Alright, kalau kita Google, kita buka YouTube, kita buka TikTok, memang dah bersepah gila guys teori tentang Gorosei ni. Memang kat saya dari sini memang bersepah gila lah, especially teori berkaitan dengan planet. Ramai jugalah para teori kat luar sana, especially berebut lah masing-masing nak claim teori ni dan sebagainya. Aku tengok masing-masing dah macam saintis lah, macam astronomer dah semua mengkaji pasal planet dan sebagainya. Tapi hakikatnya kita para pembaca yang bukan faham ataupun tahu bahasa Jepun ni sebenarnya dah lama dah ketinggalan. Sebab translation untuk Gorosei tu sendiri adalah bahasa Jepun je lah kan. Go bermaksud 5, Ro bermaksud L. Okay, Go bermaksud 5, Ro bermaksud elder ataupun orang tua, dan C yang bermaksud stars ataupun planet. Untuk Japanese reader, memang itulah apa yang diorang baca. Benda ni bukan benda yang mengejutkan untuk diorang, sebab translation asalnya Gorosei tu bermaksud 5 elder stars ataupun 5 elder planet. Tapi untuk kita sangat-sangat berbeza, sebabnya even official translation pun hanya guna 5 elder. Mana yang pelakang tu? Mana star? Mana planet? Kenapa 5 elder saja? Aku pun tak tahu kenapa diorang buat macam tu. Macam kena troll babe. Tapi untuk video kali ni, aku tak nak sembang pasal teori planet-planet ni semua. Aku dah baca and tengok macam-macam teori yang orang share berkaitan planet ni. Secara ringkas, yes, aku rasa memang menarik and boleh menjadi kenyataan. So aku rasa aku tak perlu nak highlightkan sangatlah, sebab memang tengah trending dan tengah bersepah kat luar sana. Tapi to be honest, aku still ada rasa sedikit macam kurang senang lah dengan teori ni. Sebab aku rasa this is not Oda punya level tau. Aku rasa macam it's too easy, it's terlalu mudah. Sebab yelah, orang Jepun dah boleh tahu benda tu. Sebagai orang Jepun memang dah boleh faham lah benda tu macam mana kan. And diorang dah boleh buat teori benda dah lama gila. Even aku check 4-5 tahun dulu memang dah ada orang buat teori pasal benda ni. So aku rasa Oda macam takkan buat something yang terlalu obvious, which is benda ni macam remind kita kepada aku kata moment Gear 5 dulu. During Gear 5 punya moment kan, macam mana orang buat teori yang buah sebenar Gomu-Gomu ni adalah macam ni lah, kuasa Luffy macam tu lah, macam ni lah. Tapi in the end dia jadi lain. Of course ada yang dapat teka, tapi itu maksud aku, dia takkan jadi terlalu obvious. Dia akan ada something yang Oda akan cuba twist dan sebagainya. But don't get me wrong, aku bukanlah nak menolak atau menghantam teori planet ni. Bagi aku, macam aku cakap tadi, teori ni still menarik. And bagi aku dia bukan pasal nama-nama planet sajalah kan, orang tu planet ni, orang tu planet ni, tapi it's actually more than that. And aku rasa dalam banyak-banyak teori yang aku baca ni, teori Arthur daripada Library of Hara lah, aku rasa yang ada penerangan yang paling best berkaitan dengan teori planet ni. Assalamualaikum guys, welcome to the life of P with me, Pim. So basically korang sedang menonton Bedtime Theory, tetapi ni ialah ibarat seperti part 2 sambungan kepada review yang aku buat tentang Gorosei. Siapa yang belum tengok tentang review Gorosei sebelum ni, boleh check it out video sebelum ni, sebelum korang jump kepada video Gorosei punya teori yang aku nak buat ni. So untuk teori kali ni, kita nak cover 3 persoalan yang agak berbeza, 3 teori yang lain yang boleh wujud, yang boleh kita bahaskan selain daripada teori planet yang ada ni. Nombor 1, kita nak cakap pasal adakah Gorosei ini tiada ganti, maksudnya this is the one and only Gorosei. Nombor 2, adakah Gorosei ini immortal, tiada akan mati dan selama-lamanya hidup sampai ke kiamat. Dan nombor 3, adakah Gorosei ini kuat ataupun hanya sekadar orang kata kambing-kambing je lah kan, tak ada apa sangat. So aku harap korang boleh stay sampai habis and bagi pendapat korang dekat ruangan komen tentang teori yang aku buat ni. Alright, so jom kita jump terus ke point nombor 1, which is aku percaya Gorosei ni memang dah berganti-ganti dan ganti. Video kali ni aku agak hyper sikit, so mungkin korang akan pelik, tapi ni sebab aku dah pakai ubat sesama tadi. Sinus aku hari ni agak teruk, so aku macam actually dah mengantuk tapi aku nak lawan aku punya mengantuk ni, aku tak nak tidur. Alright, jom kita kembali semula kepada Gorosei. Apa yang aku masukkan dengan Gorosei ni sudah pun berganti. Okay, maknanya kat sini, ini adalah bukan Gorosei yang pertama, yang kedua mahupun yang ketiga, which is aku sangat-sangat percaya sebelum ahli Gorosei yang kita kenal ni wujud, ada ahli Gorosei lain yang sudah pun memerintah WG. Sebab aku percaya Gorosei ni dia macam ada turutan dia tau. Turutan diorang dalam untuk mengawal ataupun memerintah WG. Aku ada share secara ringkas dekat video review Gorosei sebelum ni. So basically aku ambil contoh sistem agung di dalam negara kita, which is bagi aku ini adalah sistem raja antara yang terbaik dalam sistem keadilan beraja ni, maksud aku sistem untuk adil. Sebab raja kita ada ramai. Kita ada apa kata dalam 9 raja daripada 9 negeri tak silap aku, and setiap 5 tahun raja-raja kita ni daripada negeri-negeri tertentu ni akan dapat giliran untuk jadi agung ataupun kata lainnya ketua kepada negara Malaysia. Contohnya sebelum ni adalah Sultan Kelantan yang jadi agung, lepas tu sekarang ini adalah Sultan Pahang yang jadi agung, dan lepas ni akan pergi ke arah tak silap aku Sultan Johor, dan seterusnya pergi ke Perak. So benda ni bergila-gila setiap 5 tahun. So disebabkan negara kita ada benda-benda yang macam ni, aku dapat rasakan yang konsep yang sama mungkin Oda apply kepada Gorosei ni, sebab mereka juga
juga datang daripada golongan raja-raja negara-negara yang bergabung untuk membentuk satu kerajaan dunia yang besar. So aku rasa dengan konsep macam ni, aku rasa dia lebih adil untuk tiap raja ataupun wakil lah daripada kerabat-kerabat family yang, yelah sebab diorang ramai kot, 20 family yang bergabung, 20 negara yang bergabung untuk guna konsep giliran ni. Contohnya mungkin 800 tahun yang dulu lah kan, masa awal-awal dulu mungkin family daripada A, B, C, D kan, family 5 family yang terawal ni, diorang akan jadi Gorosi yang pertama untuk kata mengetuai WG. Mungkin kita ambil tempoh diorang 100 tahun, and then dah cukup 100 tahun, mungkin wakil yang seterusnya daripada family lain pula ambil alih kan, which is F, G, H, I, J, K, L, whatever lah kan. Kata sampailah orang kata pusingkan yang ke-8 lah, sebab dah 800 tahun kan. Kita tengok sekarang ni mungkin dia adalah Gorosi yang paling latest, Gorosi yang kita kenali sekarang ni. So walaupun hanya ada tinggal 19 saja Celestial Dragon punya family kat atas sana, so tapi tak apalah kan, still lah adil untuk pusing-pusing selama 800 tahun. So macam semua family lah kan boleh jadi wakil dalam proses pemerintahan tanpa ada masalah berat sebelah dan sebagainya lah kan. Aku tak adalah macam solid evidence sangat lah untuk kuatkan teori ni, ialah melainkan nak mencari keadilan dan kesaksamaan dalam konsep penubuhan diorang yang kononnya tak ada raja yang satu ni kan. So macam yalah, adalah konsep sharing kat situ kan. Tapi tak apa, ini pula boleh membawa kita kepada poin yang kedua, bahawanya aku tidak mempercayai Gorosei ni adalah immortal. Based on daripada teori yang aku share tadi, which is ada pusingan dia, ada ganti dia, ganti dan ganti. Dan penambahan lain untuk menguatkan lagi teori ni, kita boleh start dengan chapter 1037 melalui perbualan Gorosei tentang buah gomu-gomu. So, macam si botak misai tak nak kalah macam Whitebeard ni, ataupun aku panggil dia Gobachao kan. Dia cakap kat sini yang buah nikah tu hanya sekadar legend sekarang, walaupun untuk mereka, sebab buah tu dia cakap langsung tak pernah awaken century upon century, dah beratus-ratus tahun dah. Lepas tu ada seorang lagi yang tinggi ni, aku panggil dia Lincoln kan. So Lincoln pula cakap, dah tu kenapa WG perlu untuk bagi nama baru special untuk buah tu? Bukankah sebab untuk hapuskan nama buah tu daripada sejarah? Pula dah kan, bergaduh diorang kat situ. So walaupun perbualan ni hanya sekadar perbualan yang pendek, tapi aku rasa kat sini kita boleh nampak yang diorang ni memang bukan hidup pada ataupun dari 800 tahun yang lalu, sebab diorang sendiri merasakan yang buah tu adalah sekadar legend. And seorang ni lagi pula lain sikit pemikiran dia, dia pula mempertikaikan macam mana pula hanya sekadar legend, sebab sampai ke satu tahap yang WG, which is aku rasa dia merujuk kepada government atau Gorosei yang lama sanggup tukar nama buah tu sebab nak bagi nama asal dia tu hilang daripada sejarah. Kan, so kat sini kita nampak macam ada konflik sikit macam okay, tak apa, kita pergi pula dekat chapter 1044. Kat sini seorang ni botak pegang pedang dia, aku panggil dia Gandhi lah. Gandhi pula cakap, dalam tiap era WG dah cuba untuk dapatkan buah gomu tapi tetap tak dapat selama 800 tahun. Please note, chapter 1037 dan 1044 ni aku ambil daripada Official Manga Plus, okay, bukan daripada fan translation. Yang menarik daripada dialog Gandhi ni, dia ada persamaan tau dengan Lincoln tadi, dengan dialog Lincoln tadi, which is diorang tak merujuk kepada diri diorang tau, diorang merujuk kepada WG. Kenapa tak guna ayat we? Faham tak maksud aku? Macam ayat dia macam, kita dah cuba dapatkan buah gomu ni berzama-zaman tapi tak dapat. Okay, itu boleh nampak lah macam wow, memang diorang dah hidup zaman dulu lah, 800 tahun tu, memang immortal lah, sebab dah berzama-zaman diorang cuba tapi tak dapat. But instead, diorang guna ayat yang WG dah cuba berzama-zaman tapi tak dapat. So soalan-soalan macam merujuk kepada WG yang sebelum ni lah. The same situation with Lincoln tadi. Kalau diorang ni memang betul-betul immortal dan hidup daripada 800 tahun yang lalu, kenapa dia sendiri nak mempersoalkan yang kenapa WG tukar nama buah nikah kepada nama gomu? Bukankah itu kerja dorang? Bukankah dorang the government? Bukankah dorang the Gorosei? Di dialog ni aku dapat rasakan yang memang ada Gorosei lain selain daripada dorang. Gorosei yang terawal yang mengubah dan merahsiakan nama sebenar buah nikah ni daripada pengetahuan umum. Gorosei daripada zaman itulah sehingga zaman yang tertentu tu lah, yang seterusnya tu, dorang ni lah yang gagal mendapatkan buah nikah ni ke tangan dorang. Dan ia berlaku lagi sekali di zaman sekarang bersama Gorosei yang kita lihat sekarang, which is antara percubaan yang kita nampak adalah daripada Husu kan, CP Cypherpole yang cuba nak transport buah tu tapi akhirnya kena intercept dengan Shank, kena juga curi, and Husu kena hukuman atas kegagalan dia dalam memenuhi kata mission untuk mendapatkan buah gomu-gomu no tu, which is nama sebenarnya adalah nikah. Tapi walaupun aku dah cakap macam-macam benda ni, aku tak jugalah menolak 100% tentang teori yang diorang ni adalah immortal. Yang aku share tadi adalah kepercayaan aku, and aku cuba bagilah beberapa evidence yang ada
untuk support teori ni, yang macam mana bagi aku, pendapat aku adalah diorang ni bukan immortal. Sebab memang ada beberapa point yang orang gunakan untuk support teori yang diorang ni adalah immortal. Okay, contohnya adalah daripada sudut rupa diorang yang tidak berubah. Sebabnya 22 tahun yang lepas kita memang dah nampak diorang ni masa diorang bercakap dengan O'Hara. Tapi in my defense, time ni siluet sahaja. So tak jelas sangat nak nampak perbezaan umur diorang. Sebab yelah dah 22 tahun kan. Tapi lepas aku kaji lagi, around 14 tahun yang lepas, yes, kita ada actually nampak Grosse ni secara keseluruhannya. Rupa diorang semua ni masa ni diorang bercakap dengan Spandam masa isu nak dapatkan Pluton. And yes, aku agree, rupa diorang kalau korang tengok kat sini memang tak nampak beza dengan sekarang. Cumanya aku tak ambil point ni sesuatu yang sangat-sangat pelik ataupun terlalu kuat. Sebab bagi aku rasalah pendapat aku lah kan, ramai je karakter One Piece yang lain yang kalau korang tengok memang tak nampak sangat perubahan ketara. Walaupun perbezaan tahun tu around 10 hingga 20 tahun. Contohnya yang ada aku boleh share kat sini macam Shakuyaku, Vergo, Judge, Relic, Shanks. Aku rasa ramai lagi yang mungkin kalau kita mengkaji lebih dalam. And aku bukan nak cakap langsung tak ada perubahan, but minor lah perubahan yang tak terlalu obvious. But this is open to debate lah. Cuma aku rasa ni tak adalah kuat sangat point dia. Cakap pasal orang tua ni aku boleh selit sedikit lah. Sorry lah, ni saja je lah for fun. Ambil contoh Mahathir. Kenapa Mahathir yang dah 90 lebih, yang dah dekat 100, masih boleh maintain rupa fizikal dia lebih kurang macam 10 tahun yang lepas? Sebabnya dia masih aktif. Dia aktif bersukan, dia jaga pemakanan, dan dia aktif bekerja. Dan itulah yang aku samakan dengan dalam cerita One Piece ni. As long as karakter tu aktif, ada pengaruh ataupun memang kuat asalnya, untuk orang-orang tua ni aku rasa memang takkan ada perubahan yang ketara sangat. And ini membawa kita kepada poin yang terakhir, nombor 3. Kuat ke Grosse ni? Aku 100% berani cakap memang confirm kuat. Lebih kurang macam apa yang aku cakap tadi, disebabkan diorang ni aktif, powerful being. So diorang dapatlah maintain physical and rupa diorang. Si Satan ni contohnya kita tengok sini, dia ada parut kat kepala guys. Mana datang parut ni? Lincoln ni pun ada parut kat dada dia. Si Gobachao ni kan, dengan misai besar dia terjaga semua, memang nampak macam Whitebeard lah kan. Nampak kuat, nampak bengis. Taisuke ni aku tengok dah macam Silver Fang kot. Macam cerita apa, One Punch Man. Si Gandhi ni tak payah cakap lah, dah pegang pedang kot. Dah pedang dia macam Shodai kan. Memang antara teori yang paling kuat, dia lah orang kata honor kepada Shodai Kitesu. So daripada segi rupa guys, serius aku cakap memang nampak powerful. This is a villain punya look tau. Memang daripada physical memang nampak good, aktif, nampak powerful, nampak bengis dan macam-macam lagi lah kan. Tak ada nampak macam orang tua biasa yang tak ada apa-apa. Plus bila kita cakap pasal orang tua, and mahupun mana-mana cerita anime ni jarang lah tak kuat guys. Kebanyakannya cerita-cerita anime yang ada ni semualah orang tua kuat-kuat. Even untuk Oda ni sendiri, dia ada cakap dalam SBS yang aku pernah share sebelum ni, dia memang suka buat orang tua-tua ni dalam cerita dia kuat. Sebab dia sedih di dalam dunia realiti ni, kebanyakannya orang tua ni dianggap lemah dan tak dihormati oleh golongan muda. Sebab itulah dia buat orang-orang tua dalam cerita dia ni badass dan sebagainya. So yap, aku sure pastinya diorang ni kuat. Kalau diorang tak kuat, memang aku kecewa gila lah. So actually banyak lagi lah point yang aku nak cakap pasal Grosse ni, but I think I will save it for later lah. Sebab aku rasa sekarang ni pun aku dah shoot dekat 30 minit lah. Bila korang tengok video yang final ni, memanglah dah potong nampak pendek, tapi sebenarnya banyak gila aku membebel. Aku pun bukanlah nak claim apa-apa sangat pun daripada Grosse punya teori ni. Aku lebih excited untuk nak tengok the next surprise yang Oda akan bagi kita. And aku harap sangat lah incoming chapter ni dan seterusnya akan ada more information about Grosse. Kita dapat tengok diorang berlawan ke apa benda dan sebagainya lah. Aku memang tak sabar gila lah, because we have been wait for so long nak tengok Grosse ni in action, and akhirnya masanya telah tiba. So that's it guys untuk bedtime teori kita berkaitan dengan Grosse punya teori. Thank you so much kepada menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan button like, button share and tekan bell notification untuk tak miss mana-mana video yang akan datang. Alright, thank you so much for supporting LOP. See you guys on the next video. Assalamualaikum.